مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أما بعد. Muslimin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan, rahmat, kasih sayang daripadanya, terus memberikan kita nikmat kesihatan, nikmat iman, nikmat Islam, dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah di rumah Allah penuh keberkatan ini, Surau Haji Maksum, Jalan Khamis. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran diucapkan kepada Tuan Nazim Masjid, Tuan Imam Ustaz Azhar, seluruh aljatan kuasa Surau Haji Maksum, Karya Haji Maksum. Alhamdulillah, kuliah asas perubatan Islam diteruskan dengan keizinan dan kehendak Allah. Kuliah demi kuliah, perkongsian demi perkongsian. Alhamdulillah, Surau Haji Maksum hari ini pergi ke satu topik yang agak penting setelah beberapa kali kita kuliah. Alhamdulillah, hari ini dah ke-10, perkara yang ke-10. Nak pergi ke topik ini memerlukan perjalanan yang agak lama. Alhamdulillah. Kesabaran, Alhamdulillah. Demi kesabaran, kita dah masuk kepada topik yang kita tunggu, antaranya adalah berkenaan dengan perkara sihir. Alhamdulillah. Sahabat saya Ustaz Selamat, Imam Selamat pun dah menerangkan sedikit tentang makhluk halus sebelum ini, ya, berkenaan dengan saka dan sebagainya. Hari ini insya-Allah kita perkenalkan secara amnya apa yang dimaksudkan dengan sihir. Adakah sihir ini hanya termasuk perkara yang boleh merosakkan manusia sahaja? Adakah tujuan sihir ini disebabkan hanya sifat dengki, tak puas hati, ataupun tujuan untuk merosakkan seseorang sahaja? InsyaAllah hari ini kita akan bagi perkara yang lebih luas supaya kita faham, supaya selepas ini tidaklah kita semudah-mudahnya nak menyatakan seseorang itu terkena sihir. Bagi perawat, nak kata orang ni kena sihir bukan satu perkara yang mudah. Dia memerlukan diagnos yang penuh teliti supaya ia tidak tersalah. Sebelum kita pergi lebih jauh, Alhamdulillah, tidak terlambat saya nak ucapkan tahniah kepada Surau Haji Maksum. Saya nampak ada van baru kat luar tu. Masya Allah, tabarakallah. Van jenazah yang baru, sangat cantik. Masya Allah, tahniah. Moga-moga terus diberkati Allah. Nampak pengurusan yang sangat hebat. Alhamdulillah, tahniah kepada pengurusan surau memiliki van jenazah yang baru. Alhamdulillah, nampak selesa, nampak satu pembaharuan di surau ini. Alhamdulillah. Okay, jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak menerangkan beberapa perkara lah, beberapa isu yang terbaru tentang dunia perubatan Islam lagi. Baru-baru ini kecoh juga di media masa, kita perhatikan apa sebenarnya update-update terkini tentang dunia perubatan Islam. Kan baru-baru ini ada orang hilang, Ustaz Hafiz hilang, dituduh kena colek masuk alam bunian, masuk alam jin, dicolek hantu pari-pari lah, kan, tak jumpa sampai sekarang. Dalam polis kata dia keluar dengan kereta yang lain, macam-macam lah. Jadi yang kita ni, orang awam ni, dengar je apa sebenarnya yang berlaku. Sampai kan hampir kata 90% yang menyatakan dia telah disuruh oleh hantu kat dalam hutan tersebut. Dan dia nyatakan dengan lebih terperinci, disuruh oleh orang bunian. Jadi banyaklah ustaz-ustaz menyatakan orang bunian ini adalah manusia. Pernah dengar tak pernyataan ini bahawa orang bunian ini terdiri daripada golongan manusia, ia bukan jin. Yang sebut ni ustaz. Dia belajar di Timur Tengah, orangnya memang warak,
pengikutnya ramai, kan? Tapi dia menyatakan satu pernyataan sebenarnya yang salah. Jelas dia sebut, dia kata bunian ini adalah golongan manusia yang telah gaib. Dia masuk ke alam gaib, dicolek oleh jin dan dia beranak pinak di alam gaib. Maka itu terjadinya orang bunian. Allahu Rabbi ya Allah. Bila kita dengar macam ni, satu pernyataan yang cukup berbahaya. Sebab bila dia kata bunian ini daripada golongan manusia, maka kita boleh minta tolong dengan dia. Sebab dia manusia. Boleh dilihat, boleh disentuh. Kita boleh kahwin dengan dia. Boleh bina keluarga dengan dia. Jadi ini satu pernyataan yang cukup berbahaya. Dan ianya terkait dengan isu akidah. Sama seperti kalau kita minta pertolongan dengan bunian ini, seperti kita minta pertolongan jin. Siapa yang menyatakan bunian ini daripada golongan jin? Kita tengok apa jawapan Allahyarham Tuan Guru Datuk Dr. Harudin tentang bunian ini. Beliau dah jawab lama dah. Beliau menjawab dalam buku Menjawab Persoalan Makhluk Halus kaitannya dengan penyakit dan pengubatan. Dalam muka surat 46. Soalan dia, benarkah orang bunian itu wujud? Tuan Guru Datuk Dr. Harudin jawab dengan jelas apa yang beliau sebutkan dalam jawapannya. Pada pendapat saya, makhluk ini memang wujud dan tergolong daripada kategori makhluk halus, iaitu jin. Masyarakat bunian adalah satu kelompok jin atau syaitan. Nah, ambil jawapan dia. Yang jawab bukan saya, tetapi Allahyarham Tuan Guru Datuk Dr. Harudin. Dikeluarkan pada tahun 2009. Jadi berpegang betul lah dengan kuat bahawa bunian ini bukan daripada golongan manusia. Jadi tak boleh dikahwini, tak boleh kita minta tolong dengan dia, tak boleh kita menggunakan perkhidmatannya. Kalau ada orang mengubat menggunakan perkhidmatan bunian, dia kata isteri saya ni dulu bunian, saya ada anak daripada orang bunian, saya ada sahabat daripada orang-orang bunian. Jadi berhati-hati. Sebenarnya kita telah tak tolongan dengan jin yang diharamkan di dalam Islam. Kena hati-hati. Itu satu persoalan. Yang kedua, ada lagi kaedah yang diajarkan seorang ustaz daripada luar Selangor lah. Seorang ustaz ni penceramah. Ada tauliah. Mengajar di madrasah dan masjid-masjid di sekitar negerinya. Memang sangat popular, kalau kita Google memang akan jumpa dia. Apa beliau ajarkan? Cara-cara memagar rumah. Beliau ajarkan cara pagar rumah menggunakan paku. Paku ini perlu ditanam di setiap penjuru rumah. Tanam paku. Paku ini perlu dirukyahkan. Cantiklah, okey. Dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Tak ada masalah. Tapi penggunaan paku tersebut menimbulkan keraguan. Dia menyatakan beberapa dalil penggunaan paku ini diharuskan. Antaranya surah Al-Hadid. Dia kata Al-Hadid ni besi. Jadi besi ini satu ciptaan Allah yang sangat hebat. Bila dimasukkan ke dalam tanah, maka ia dia sukar untuk dihancurkan. Tak boleh dimakan bumi, maka ia akan kekal di dalam bumi. Jadi selama mana kekalnya paku tersebut, selagi itulah rumah ini akan dipagar. Makhluk halus tak boleh masuk. Kejahatan manusia dan jin sukar nak masuk rumah yang dipagar menggunakan paku tersebut. Na'udzubillah. Secara khusus kalau kita tengok betul-betul, ia boleh disamakan penggunaan paku ini seperti menggunakan tangkal. Sama. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi dah ajar kita. Surah Al-Baqarah, hadis riwayat yang sahih, hadis riwayat Muslim menyatakan, kalau kita nak hilangkan gangguan syaitan di dalam rumah, baca surah Al-Baqarah. Tak mampu, ada giringan. Daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Apa Nabi menyatakan? Bacaan 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah dibacakan pada rumah pada setiap malam. Syaitan akan keluar. Kejahatan tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut.
Ini yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Bukan dibuat pada penggunaan paku. Kita nanti dah terletak kepercayaan pada paku tersebut. Aku dah tanam paku dah. Ini ikhtiar nak memagar rumah. Na'udzubillah. Kena hati-hati. Jadi penggunaan kaedah memagar rumah menggunakan paku ini bukan lagi satu kaedah yang dibenarkan syarak. Itu bukan lagi penggunaan kaedah yang dibenarkan syarak untuk memagar rumah kita yang ada masalah, untuk merawat rumah yang ada masalah. Hindari. Takut-takut bila kita tanamkan paku tersebut jadi masalah lebih besar. Dan kalau kita tanya lagi guru-guru kita, beliau akan menjawab apa? Ini salah satu cabang daripada cabang sihir. Nampak macam tak ada apa-apa, tapi ia satu cabang daripada cabang sihir. Sebelum ini saya dah terangkan juga, ada beberapa kaedah yang bertentangan, antaranya penggunaan rambut, kuku. Ada perawat minta kepada pesakit sediakan kuku 10 jari ahli rumah tersebut. Dia nak kuku, rambut, setangi untuk memagar rumah. Allahu Rabbi ya Allah. Hilang. Jadi kaedah-kaedah seperti ini juga satu cabang daripada cabang sihir. Kita rasa macam sihir ni bukan nak rosakkan orang ke? Tak. Sekiranya ada kaitan dengan unsur-unsur berkaitan sihir, maka kita kategorikan sebagai satu daripada cabang sihir. Kita sendiri dah buat sihir ke atas rumah kita. Ada yang kedai-kedai tom yum menggunakan pelaris, menggunakan penyedap makanan, meletakkan sesuatu di dalam makanan tersebut. Bahan utama makanannya, sebelum ni ada pesakit. Toki kedai tom yum, dia kata masalah jin dekat kedai dia disebabkan, dia pun tak tahu, dia ingat dia disihir. Rupanya dia sendiri yang buat sihir tersebut. Dia ambil satu kayu itu dimasukkan ke dalam supnya. Sup kayu itu diimport daripada Thailand yang telah dijampi oleh Tok Sami. Dia kata ini petua nak sedapkan makanan. Last tak ada orang datang. Dituduh orang buat sihir dekat kedai dia, padahal dia sendiri yang buat. Ini satu cabang daripada cabang sihir. Na'udzubillah. Hindari dan berhati-hati. InsyaAllah hari ini kita masuk perkara yang ke-10. Bagaimana jin ini boleh mengganggu manusia melalui jalan, iaitu jalan sihir. Apa yang dimasukkan dengan sihir? Ini kita dah terangkan sebelum ini daripada perkara yang pertama, macam mana kita ini boleh diganggu oleh makhluk halus ini. Satu, sebab lemah semangat atau roh, tidak berpegang kepada sunnah Nabi SAW, takut atau marah yang bersangatan, perempuan atau lelaki yang suka bersolek, tidak solat dan tidak menjaga aurat, sedih yang bersangatan atau berpanjangan, memuja atau memanggil-manggil nama jin melalui mentera, jampi dan lain-lain. Mereka yang menyakiti jin sama ada sengaja ataupun tidak, akibat kejahatan jin. Ke-9, jin yang suka atau mencintai manusia. Dan hari ini yang ke-10, sihir. Ini yang disebut oleh Tuan Guru Dr. Amran Kasimin. Tanda-tanda sihir dan kekuatan roh untuk mengatasinya. Hari ini akan 10, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Lama nak pergi ke perkara ke-10 ni. Tahniah, alhamdulillah. Fakta sihir dan gangguan jin. Yang pertama, 27 surah dan 57 ayat di dalam Al-Quran menyebut tentang sihir. Ini kajian yang dibuat oleh Profesor Khadir Ahmad. Profesor Dr. Khadir Ahmad daripada Jabatan Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaya. Memang ada buku kajian yang telah dibuat. Cari perkataan sihir yang ada dalam Quran, kira ada berapa taburan-taburan ayat ini. Ada 27 surah dalam Al-Quran, sebanyak 57 ayat yang menyebut tentang sihir. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya, perkara ini penting. Banyak disebut di dalam Al-Quran. Kalau kita nak sebutkan apa surah yang ada, boleh kita sebutkan sikit. Surah Al-Baqarah, surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am, surah Al-Araf, surah Yunus, surah Hud, surah Al-Hijr, surah Al-Isra, surah Taha, surah Al-Anbiya, surah Al-Mu'minun, Al-Furqan, Al-Syu'ara dan seterusnya. Banyak. 27 surah, tuan-tuan. Banyaknya, ya Allah. Rupanya sihir ini satu perkara yang kita perlu anggap serius. Kalau kita tengok dalam Al-Kabair, antara 70 dosa-dosa besar.
Dosa yang kedua yang paling besar selepas syirik kepada Allah, apa? Perkara yang berkaitan sihir. Yang kedua tu, dosa-dosa besar, ranking yang kedua adalah sihir. Pertama syirik kepada Allah, yang kedua sihir. La haula wala quwata illa billah. Jadi perkara ni kita kena pandang serius dan kita perlu ambil tahu supaya kita terselamat dan kita berada dalam keredaan Allah. Kadang-kadang kita dah pergi mengubat, dah pergi berubat nak cari penyelesaian kepada masalah kita. Kita pergi salah orang, salah perawat. Akhirnya sihir itu terjadi ke atas diri kita. Okay? Fakta yang kedua, Nabi SAW juga pernah disihir. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Ya Allah, banyak sanad dia. Ya, menceritakan bagaimana Nabi sendiri pernah disihir oleh Labid bin Asam. Ya, menyatakan penyihirnya adalah Labid bin Asam. Nabi itu telah disihir menggunakan sikat dan rambutnya, digulungkan dan dicampakkan ke dalam satu perigi. Siapa yang beritahu Nabi telah disihir ini? Macam mana Nabi tahu? Malaikat. Malaikat datang mengubat Nabi. Datang kepada Nabi, turun kepada Nabi di kepala dan kaki Nabi. Mereka berdua ni berborak, bertanya, apa yang telah berlaku ke atas kekasih Allah ni? Nabi ini sedang sakit, telah disihir oleh Labid bin Asam. Sebab itu berubat, kaedah perubatan Islam tiada rawatan jarak jauh. Tak ada bagi nama ibu kita rawat jarak jauh, tarik penyakit tu daripada jauh. Sebab bila Nabi sendiri sakit, malaikat turun berhadapan dengan Nabi, pegang kepala Nabi, bacakan ruqyah ke atas Nabi. Itu yang keluar ruqyah Jibril. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'zik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Doa ini yang dibacakan ke atas Nabi ketika Nabi disihir oleh malaikat Jibril. So, jadi ketika itu dirawat di hadapan Nabi, berada dengan Nabi. Tapi kita lebih hebat, rawat jarak jauh, tak payah datang. Saya tahu apa masalah. Bagi nama mak, nama pesakit, nama mak, saya dah tahu apa masalah orang. Hati-hati tuan-tuan. Mengenai ini tidak ada dalam perubatan Islam. Tidak ada dalam perubatan Islam. Okay? Nabi diganggu jin ketika solat, hadis sahih riwayat Bukhari. Apa yang ganggu dia? Ifrit. Ifrit ganggu Nabi ketika solat. Nabi mengelak-elakkan sesuatu, ifrit itu membawa obor-obor. Dia bawa obor-obor, kacau Nabi. Tu Nabi cekik dia, Nabi nak tambat pada tiang masjid. Nabi teringat kepada kerajaan Nabi Sulaiman, maka Nabi lepaskan ifrit tersebut. Ini lagi satu hujah yang digunakan oleh para dukun, para bomoh, menyatakan syaitan jin ini boleh ditangkap. Digunakan hujah ini. Nabi boleh pegang dan tangkap ifrit. Kita boleh lah. Nabi kan manusia. La haula wala quwata illa billah. Itu adalah mukjizat pengkhususan kepada Nabi sahaja. Yang kedua, kadang-kadang hujah yang digunakan bedah batin. Bedah secara tak perlu bius, menggunakan tangan, keluarkan penyakit. Dibuat secara ke batin. Bedah batin ini, ia tak perlu bius, hanya potong guna tangan, keluarkan penyakit tersebut. Kanser, batu karang, segala apa yang ada, menggunakan secara makrifat. Okay? Dia kata gunakan, Nabi ketika nak Isra' tu, nak Mi'raj ke atas, telah dibedah oleh malaikat. Dicuci hatinya menggunakan air zam-zam. Boleh juga, dia kata. Itu boleh berlaku. Memang berlaku ke atas Nabi. Itu pun pengkhususan hanya kepada Nabi sahaja. Itu mukjizat Nabi. Kita tak dapat ilmu tersebut. Dan tak boleh dipelajari. Hanya berlaku ketika itu dan tidak boleh dipelajari. Sebab itu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi SAW. Okay? Syaitan mencuri harta zakat, hadis riwayat Bukhari. Pemuda mati setelah membunuh seekor ular jemaah jin, hadis riwayat Muslim. Kerasukan dan resapan jin dalam tubuh manusia adalah satu hakikat Syekh Islam Imam Ibn Taymiyah. Okay? Sebab sihir ini kebiasaannya memang dia ada kaitan dengan makhluk halus iaitu jin. Campur tangan mereka.
ya, perkhidmatan mereka, tipu daya dan helah mereka daripada kalangan bangsa jin. Pendapat ulama mengenai maksud sihir. Apa yang dimaksudkan dengan sihir? Okay? Setiap sesuatu yang tersembunyi sebabnya berlaku dalam khayalan bukan hakikat dan berlaku melalui tipu daya. Imam Fakhur Ar-Razi. Okay? Sihir ialah satu simpulan ikatan, jampi dan kata-kata tertentu sebagai mentera. Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Persepakatan antara tukang sihir dengan syaitan dengan melakukan perkara syirik bagi mendapatkan pertolongan syaitan. Fakhur Ar-Razi, Imam Ibn Khaldun, Syekh Abdul Wahid Salam Bali. Secara kesimpulannya, Dr. Amran Qasimin menyebutkan daripada pandangan-pandangan ulama ini, membawa maksud sihir itu adalah ciri-cirinya seperti berikut. Rahsia dan tersembunyi. Nak belajar ini kena masuk ke pedalaman. Tak boleh diajarkan kepada semua orang. Dah tahu, diam-diam. Bila adanya ciri yang macam ni, hati-hati. Takut ilmu itu tidak warid daripada Nabi. Bukan daripada ilmu Islam yang sebenar. Kenapa perlu dirahsiakan? Kenapa perlu dibuat secara tersembunyi? Na'udzubillah. Ilmu agama kita, syariat ini, ya, wajib disebarkan walau satu ayat. Kita tahu satu, kita sebarkan satu. Bukan disembunyikan. Tetapi jika ianya satu daripada ilmu sihir, ada kaitan dengan sihir, dia adalah rahsia dan punca yang tersembunyi. Kita tak tahu. Kan? Kena hati-hati. Yang kedua, perkara yang berlaku dengan sihir ini biasanya adalah khayalan bukan hakikat. Kita nampak itu adalah duit secara khayalannya. Tapi sebenarnya adalah daun. Daun bertukar menjadi duit. Macam magic. Itu satu cabang daripada cabang sihir. Muntah-muntah darah. Keluar darah. Banyak. Separuh gelas. Orang lain nampak darah. Kan? Doktor nampak darah. Cek dalam badan, darah tak kurang sedikit pun. Darah normal. Tak ada masalah. Tapi kita nampak darah tersebut. Apa yang darah kita nampak itu hanyalah khayalan. Bukan hakikat. Bukan darah yang kita sebenarnya. Yang telah disihir pada khayalan mata kita. Contoh apa yang berlaku? Pembedahan secara batin. Kajian yang dibuat oleh Profesor Jahid Siddiq tentang bedah batin. Orang itu dibedah, keluarnya darah. Keluarnya darah. Tapi sebenarnya apa yang keluar itu bukan darah. Hanyalah sihir khayalan kepada pesakit dan orang yang mengikut pesakit ketika itu. Pernah berlaku satu peristiwa, ya, perkongsian daripada Dr. Jahid Siddiq. Apa yang berlaku? Salah seorang ahli keluarganya ini yang buat pembedahan batin. On the way dia nak pergi itu, dia banyakkan baca ayat Al-Kursi. Daripada tolak daripada rumah sampai ke pusat rawatan, sampailah, ya, kaedah itu dilakukan. Apa yang beliau nampak, dia orang tak nampak darah pun, tapi yang lain nampak darah. Pesakit nampak ada darah, pesakit nampak ada benda yang dikeluarkan. Tetapi salah seorang ahli keluarga ini yang membaca ayat atau kursi daripada rumah sampai ke pusat rawatan ini tadi, dia hanya nampak orang sedang menggeletik-geletik perut pesakit ni tadi. Rupa-rupanya darah yang dia nampak itu hanyalah khayalan, bukan hakikat. Itu satu cabang daripada cabang sihir. Okay? Yang ketiga, perkara yang mencari adat. Berjalan atas air, boleh berdiri di atas sebatang pokok, sebatang daun, lalang, boleh mengangkat bulldozer. Itu semua perkara-perkara yang mencari adat ni. Kalau ianya kerap sangat berlaku, hati-hati. Ya. Lagi satu apa mencari adat lagi? Gosok-gosok dengan telur, keluarnya nanah, paku, darah. Pergi dengan orang tu, kalau berubat, keluar paku, nanah, darah dalam telur dan sebagainya. Buat mesti jadi. 10 pesakit, 9 akan keluar darah. Keluar nanah daripada telur tersebut. Perkara ini mencari adat. Mana logik telur boleh menyedut benda-benda sebegitu? Na'udzubillah. Okay? Kena hati-hati. Kalau nampak perkara ini sentiasa berlaku, perkara mencari adat ini sentiasa berlaku, maka kena berhati-hati. Takut-takut ilmu yang digunakan adalah daripada ilmu sihir. Kekebalan, ilmu kebal juga satu cabang daripada cabang sihir. Pukulan jarak jauh,
Kita dekat sini, orang tu kat depan, kita tumbuk dekat sini, orang tu dah terpelanting. Juga satu daripada cabang-cabang sihir. Sebab perkara yang mencari adat sentiasa senang sangat berlaku, na'udzubillah. Tidak logik menurut akal. Kalau kita toreh tangan kita, pasti akan luka dan berdarah. Perkara mencari adat, dia kebal, kesannya tidak berdarah. Tak logik menurut akal dia. Akal kita tak boleh terima. Tak berdarah lah, tak luka lah. Kena hati-hati. Bila ada perkara yang tak logik menurut akal, kena hati-hati. Dan kita kena tengok sekiranya ia sentiasa berlaku. Kejap-kejap jadi. Kejap-kejap jadi. Buat show mesti jadi. Toreh-toreh kepak luka-luka. Kan? Tak logik menurut akalnya. Jadi, perkara yang tidak logik menurut akal, kebiasaannya juga satu daripada cabang sihir. Yang kelima, tidak terbukti melalui perubatan moden. Kita dah pergi hospital, memang kita rasa terseksa dengan penyakit ini. Batuk yang berpanjangan, bisa-bisa seluruh badan, sakit kepala yang amat sangat. Baru ni penguatkuasa MPK. Selepas dia buat satu operasi di Pelabuhan Kelang. Apa beliau kena? Demam, lepas demam, sakit kepala yang amat sangat, batuk berterusan. Pergi hospital dah sebulan dah. Keluar masuk hospital. Doktor kata kamu sihat. Pergi ke ward sekretaris. Pergi refer dengan sekretaris. La haula wala quwata illa billah. Yang pesakit punya dah sakit dah. Lah di refer kepada sekretaris, nak anggap pesakit ni ada masalah mental. Jadi dia minta buat rawatan ruqyah, dia bacakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Lepas kita ruqyah dengan bacaan Al-Quran, apa yang berlaku tuan-tuan? Muntah darah. Dia muntah bersama-sama dengan darah. La haula wala quwata illa billah. Rasa-rasa dah terkena dah. Ada banyak setakat yang pernah saya jumpa 3 kes yang berkenaan lebih kurang sama. Lepas habis operasi, balik sakit, akhirnya muntah darah. Ini ya, bila pergi ke hospital, doktor kata kamu sihat. Pergi ke sekretaris. Mungkin kamu ada masalah mental. Tapi orang yang mengalaminya rasa sakit tersebut. Jadi kemungkinan beliau telah disihir. Tujuan amal sihir ini ada kedua tujuan. Satu, kebaikan. Dia buat sihir untuk kebaikan. Untuk kehebatan, kekuatan, perlindungan, perubatan dan sebagainya. Yang seterusnya, keburukan. Ya, boleh merosakkan manusia. Apa tujuan amalan kebaikan ini? Antaranya kehebatan, kekuatan dan perlindungan seperti ilmu bedah batin, ilmu penggerun, berjalan atas air, silap mata, ilmu kebal, pukulan jarak jauh, penggunaan susuk, ya, ilmu penunduk, pelaris, khadam, jaga diri dan keluarga sejagata. Digunakan amalan-amalan ini ya bercampur dengan ya perkhidmatan jin untuk tujuan kebaikan. Ini semua untuk orang baik ini. Tolong orang, benda baik. Tapi kaedahnya bertentangan dengan syarak, maka hukumnya tetap haram dan perlu dijauhi. Kena dijauhi serta merta dan jangan terlibat langsung. Sekiranya kita tersalah penggunaan sesuatu amalan, maka kita telah mendedahkan diri kita kepada masalah gangguan makhluk halus. Kadang-kadang yang sakitnya bukan pengamal. Yang mengamal dia akan sihat. Tetapi tunggu kepada anak-anak dan isteri. Akan sakit dan akan diganggu oleh makhluk halus ini. Akan menyebabkan berlaku perceraian lah. Macam-macam kesan buruk boleh berlaku. Sakit sehingga boleh meninggal dunia. Tak tahu sakit apa. Antara penyakit yang biasa kita jumpa yang ada kaitan dengan amalan-amalan seperti ini, berkaitan masalah mental. Dalam family akan ada masalah mental. Mudah jadi stres, mudah jadi skizofrenia, mudah kena bipolar, sukar untuk mudah jadi panas baran. Ini antara kesan daripada amalan-amalan yang bertentangan dengan syarak. Tujuan amalan seterusnya adalah untuk keburukan merosakkan manusia. Syekh Abdul Salam Bali pernah menyebut dalam kitabnya Asy-Syarihul Battar, pertama sihir pemisah, tafrik daripada surah Al-Baqarah dan hadis riwayat Muslim. Yang kedua sihir pengasih, sihirul mahabbah. Yang ketiga sihir penyebab penyakit, sihirul marad. Ini biasa kita jumpa. Sihir yang kita gunakan
yang dukun bomoh gunakan bertujuan menyebabkan penyakit kepada seseorang. Busung, santau, ini semua antara yang boleh menyebabkan penyakit. Kalau istilah daripada sudut perubatan Islamnya dipanggil sihrul marad. Sihir yang menyebabkan penyakit. Keluar gatal-gatal, ada pesakit tu macam katak puru pergi dia. Bintik-bintik dia punya, menggerutu badan dia seperti katak puru. Mengembung perutnya seperti katak puru. Ini yang biasa berlaku. Yang keempat, sihir gila, sihirul majnun, yang menyebabkan seseorang itu boleh menjadi gila. Sihir pendarahan, sihirul nazif atau istihadah. Yang keenam, sihir penghalang jodoh, sihirul ta'ati az-zawaj. Sesiapa ada anak yang sukar mendapat jodoh, cubalah dirawat. Antara yang kaedah pernah berlaku di Malaysia, sihir ini disebut sebagai pelalau. Sihir pelalau yang menyebabkan seseorang itu sukar mendapat jodoh, lelaki ke perempuan ke, memang biasa terkena dengan sihir ini. Ya, ramai kita jumpa. Bila tanya kenapa tak kahwin-kahwin lagi, dah umur 40 ni. Saya tak ada rasa nak kahwin lah ustaz. Tak ada jodoh lagi, tak ada tu, tak ada ni, orang tak suka saya. Cuba diruqyahkan, cek, takut-takut dah terkena dengan sihir penghalang jodoh, iaitu sihirut ta'atil az-zawaj. Ya, biasanya kita bila cek ada simptom, kena rawat. Biiznillah tak lama lepas tu dapat jodoh dengan izin Allah. Contoh amalan sihir, ini biasa berlaku di negara kita lah. Penggunaan hantu raya, ini pernah kita terangkan sebelum ini. Macam mana dia nak buat, nak mengambil khadam hantu raya tersebut. Ini orang dulu-dulu buat, yang menyebabkan kesannya sampai sekarang kepada cucu cicitnya. Keturunan-keturunan ini yang disebut sebagai saka. Ya, Ustaz Selamat dah terangkan sebelum ini mengenai saka. Ini punca-punca asal dia. Ya, dia kena panggil benda ni, sebiji telur ayam, setitik darah orang, sekepal pulut nasi, sekepal nasi, ya, sebatang rokok daun. Bahan-bahan ini digunakan. Ya, ini contoh jampi yang pernah kita terangkan juga. Dia panggil hantu tersebut. Ya, ini berkenaan dengan fatwa tentang Nasrul Haq pada tahun 1987 telah diwatakan, ya, ajaran ataupun ilmu persilatan dalam Nasrul Haq diharamkan sebab ada amalan-amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bila pengamal-pengamal ini mengamalkan ajaran Nasrul Haq, dia boleh memberi kesan kepada cucu cicitnya. Pengamal-pengamal ini. Ada tak orang biru mengamalkan? Biasa kalau lepas kuliah tu, kadang-kadang habis keluar di masjid, ramai yang akan datang jumpa, Ustaz, saya dulu pernah mengamalkan salah seorang daripada ahli Nasrul Haq. Bila dia amal, antara kesan pesakit ini dia kerap sakit kepala. Jadi panas baran. Anak dia bermasalah. Anak dia kena macam-macam. Jadi kita tanya apa amalan sebelum ni? Saya seorang ahli daripada Nasrul Haq. Alhamdulillah ramai yang dah bertaubat setelah fatwa dikeluarkan. Kadang-kadang mereka tak tahu amalan tersebut. Setelah fatwa dikeluarkan, maka ramai yang dah bertaubat tetapi kesannya ada. Sebab terkandung amalan sihir dalam amalan dalam pertubuhan ini, iaitu Nasrul Haq. Yang kedua, selepas habis Nasrul Haq, ada cebisan-cebisannya lagi, iaitu ajaran tapa diri 65 atau Batamim 114 dekat Sungai Buloh dulu sebelum ni. Cawangan paling besar di Negeri Sembilan, di Selangor, di Sungai Buloh. Ya, masih ramai pengikut dan perawatnya masih ada. Dia menggunakan kaedah rawatan, perubatan ruqyah, bacaannya ayat-ayat Al-Quran, tapi pertubuhan yang beliau duduk di bawah Batamim. Bermula tapa diri dan nampak sesat, ditukar kepada Batamim. Ajaran ini telah diwatakan sesat pada tahun 2015. Baru lagi ini serpihan daripada ajaran Nasrul Haq juga. Sebab mana beliau kita tengok ada je unsur-unsur yang tadi kita sebutkan. Contoh, tak logik di akal, khariqul adah, semua ada dalam ni. Ciri-ciri sihir itu ada dalam ajaran ini. Pukul daripada jauh, orang terpelanting. Dia letak botol atas ni, dia tolak macam ni, botol boleh jatuh tergolek-golek. Jadi bila buat kajian, Hakim sendiri dah keluarkan fatwa bahawa
ajaran tapa diri dan bela diri silat daripada Batamim ini difatwakan sesat. Kena hati-hati, ya. Perbuatan top up bagi memberikan kembali semangat adalah khurafat. Dan ahli-ahli tapa diri 65 dan Batamim perlu meninggalkan perbuatan tersebut. Ya, banyak konsep-konsep yang bertentangan dengan syarak. Ahli-ahlinya ini ramai. Roto Panjang, dia ada satu. Dia punya ketua, ayahanda dia. Ayahanda dia ada di Roto Panjang. Masih ada tak lagi? Masih berubat dan masih mengamal. Ramai anak muridnya. Kalau ada daripada kalangan keluarga kita yang pernah menyertai kumpulan ini, minta mereka berhenti dan bertaubat kepada Allah. Kita tak nak ada gangguan-gangguan berlaku ke atas keluarganya nanti. Bukan masalah akidah sahaja, ya. Kadang-kadang nanti dia mengganggu keluarga ini dengan gangguan-gangguan makhluk halus. Ini satu daripada cabang-cabang sihir. Apa kesan amalan sihir ini? Merosakkan akidah, meruntuhkan institusi kekeluargaan, emosi mudah terganggu, merosakkan zuriat, sakit yang berpanjangan sukar untuk sembuh, mengganggu kehidupan dan ibadah. Ini biasa kita jumpa kesan kalau kita sendiri mengamalkan sihir tersebut. Nampak macam bukan sihir, tapi rupa-rupanya satu daripada cabang sihir. Ilmu-ilmu yang kita sebutkan tadi. Ya, ini contoh rawatan sihir yang pernah kita jalankan. Apa yang berlaku dekat atas pesakit ni? Dah lebih 20 tahun dia sakit, kan? 20 tahun dia sakit. Ketika rawatan, kita jumpa ini. Dekat mana? Dalam tanah sepanjang, kat dalam 2 kaki. Sedalam 2 kaki ditanamkan pocong ini. Ya, ini ditanam dalam kaki dan telah disimen lebih 20 tahun. Ya, Allah izinkan ianya berlaku. Sepanjang kajian, bukan rawatan kita jalankan, inilah first time kita dapat. Kali pertama Allah nak bagi. Pesakit tu dia rasa tak selesa. Bila kita ruqyah, dia rasa panas kat kawasan tertanamnya bahan-bahan ini, buhul ini. Bahan-bahan yang telah disihirkan. Ditanamkan di kawasan depan rumah dia, disimen, dan kat situlah pasu-pasu diletakkan, pasu bunga. Kita pun tak tahu dalam tu ada benda ni. Ketika rawatan ianya berlaku. Sampai kat kawasan tu, pesakit ni rasa tak selesa. Rasa panas, rasa menggigil, rasa tak seronok dia kata. Sampai tu dia tunjuk, guguk-guguk dia menggigil. Kita rasa, cubalah korek, mana tahu ada benda. Betul Allah nak izinkan. Sedalam 2 kaki bila kita korek, dia satu pocong yang besar. Dalam pocong ada 3 lagi patung dalam tersebut. Rupa-rupanya ia mewakili untuk anak-anaknya. Anak dia ada 3 orang. 3-3 sakit. 3-3 sakit dalam tempoh 20 tahun. Akhirnya bahan ini kita lupuskan. Sakit tak? Sakit. Kenapa diikat-ikat macam tu? Nak jadikan seperti mayat. Supaya orang yang kena ini jadi mayat. Kawasan-kawasan yang akan dituju untuk disakitkan, kepala, perut, kaki. Sama macam mana kaedah diikatnya patung ini. Diikat, kepala akan sakit, bahagian kepala. Bahagian perut, bahagian tengah dia akan sakit. Dan akhirnya bahagian kaki. Macam mana diikatnya patung ini, begitulah rasa jerutan yang ada pada pesakit ini. Ini kesan daripada sihir. Pergi hospital, kamu tak sakit, kamu sakit mental. Sakit hati tak kita? Sakit. Orang yang kena ni punya rasa lah, ya Allah. Ada kepatut dikata aku sakit mental. Kalau lah doktor yang faham, biasanya dia minta pergi kepada perawatan ruqyah untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Biasanya kalau tidak diubat secara Quran, secara ruqyah, sukar untuk sembuh kebiasaan. Contohlah, secara kesimpulannya, pengamal sihir telah memerlukan 2 jenis dosa besar. Yang pertama, mengamal ilmu sihir, dan yang kedua adalah syirik kepada Allah. Hati-hati. Ia nampak macam baik, tapi kita dah mengamalkan dua-dua dosa besar yang cukup kita takut dan wajib kita hindari. Yang kedua, hukum bersahabat atau menggunakan khidmat jin adalah haram dan dilarang di dalam agama Islam. Fatwa Kebangsaan 2016. Apa sahaja penggunaan perkhidmatan jin, khadam, sahabat, rijalul ghaib, semua itu diharamkan. Tidak boleh kita gunakan. Siapa buat, maka hukumnya berdosa.
Fatwa Kebangsaan 2016. Sihir merupakan satu amalan yang ditegak oleh syarak, sama ada untuk kebaikan atau keburukan, kerana ia merosakkan akidah dan campur tangan syaitan. Rosak akidah kita, cacat akidah kita. Ya, pengamal-pengalaman ini perlu bertaubat nasuhah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib tinggalkan. Buat amalan-amalan yang sahih daripada Nabi yang Nabi tinggalkan. Cukup sekadar itu. Jangan kita terlibat dengan amalan-amalan sihir ini. Okay? Kesan daripada manusia akan terjadinya masalah saka. Ya, Ustaz Selamat dah terangkan sebelum ini. Antara punca-puncanya inilah, ya, bermulanya amalan sihir tanpa kita sedari. Okay? Kalaulah orang dulu dah terbuat, bagi saya, ya, nanti orang katanya, habis tu orang dulu macam mana Ustaz? Mungkin waktu itu, ya, dakwahnya tidak sama macam sekarang. Mungkin selepas itu dia bertaubat. Alhamdulillah, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serah kepada Allah. Jangan pandai-pandai kita menghukum orang-orang dulu. Kita serah kepada Allah. Nak kata dia sesat? No way. Tak boleh. Dia telah melakukan syirik kepada Allah? Tak boleh. Kita takut sebelum dia meninggal dunia, dia dah bertaubat, dia dah tinggalkan. Kita serah saja kepada Allah. Sebab kadang-kadang ada perawat, dia paksa kita cari siapa yang melakukan, ya, amalan-amalan tersebut. Ni mesti ada. Cuba cari. Ada tak lagi keris-kerisnya? Ada tak lagi tali pinggang ke apa ke? Bahan-bahan yang pernah digunakan. Mana kita nak cari? Tanya dekat nenek. Nek, ada tak atuk? Wih, kau ni tuduh-tuduh pula. Ada bergaduh. Pandai-pandai kau tuduh atuk kau amalkan benda tak elok. Oh, ni ustaz tu cakap. Ustaz tu kata kita ada keturunan saka. Ada keris kan? Ada keris. Atuk ada keris. La haula wala quwata illa billah. Tak boleh macam tu. Kalau kita rasa tak ada, dah. Jangan cari. Biarkan. Biar kita serah kepada Allah. Kitalah rawat. Kita rawat saja, fokus kepada yang terakhir, fokus kepada ikhtiar kesembuhan, bukan kepada punca. Punca tak kira kena sihir ke, saka ke, asyik, lantak pi. Itu gangguan syaitan. Fokus kepada kesembuhan, fokus kepada terapi, fokus kepada amal soleh. Cara nak rawat sihir tak ada lain, tak bukan amal soleh yang paling utama. Zikrullah, dekatkan diri dengan Allah, tazkiyatun nafs. Itu pendekatan, kaedah rawatan yang ada masalah sihir ataupun gangguan makhluk halus. Wallahu a'lam. Kita buka kepada soalan. Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Masjid Asy-Syarif, Surau Al-Jumu'ah antara the best. Tak ada soalan. Kalau Masjid Asy-Syarif bertalu-talu depan, ustaz ni, ustaz ni. Dia jalu gaya macam ustaz. Bunyian macam ustaz. Soalan semalam, saya ingat, ustaz, apa hukumnya perawat masukkan jin ke dalam botol? Boleh ke tak boleh? Biasa tak kita tengok rawat-rawat tarik, tutup, masuk dalam botol, bawa pergi sungai, campak dalam sungai. Biasa tak tengok? Siapa biasa tengok angkat tangan? Tak apa, tak payah angkat. Tapi biasa dengar kan? Hukumnya boleh ke tak boleh, dan ada tak dalam perubatan Islam? Ada tak? Kita bantu jawab. Saya nukilkan kalam daripada Allahyarham Datuk Dr. Harundin. Apa Dr. Harundin sebut? Ini saya tengok buku berapa, tapi saya dah baca dah. Dr. Harundin menyatakan dalam menjawab persoalan makhluk halus ini, ya, tiada kaedah tersebut dalam perubatan Islam dan ia adalah perkara yang batil, perkara yang tak ada, perkara yang bukan daripada perubatan Islam. Ya, tak boleh kita masukkan jin itu di dalam botol. Walaupun bacaannya ayat Quran, ditarik dengan law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu. Dia baca sampai habis. Puk, masuk. Tutup. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Baca. Tutup lagi. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Itu ditiup. Dia ada di dalam. Tak boleh keluar. Kita dah pagar dia dengan ayat-ayat Quran. La haula wala quwata illa billah. Dia dibuat daripada api yang sangat halus. Dia boleh keluar masuk daripada botol ni sebenarnya. Walaupun kita telah makrifahkan dia dengan ayat-ayat Al-Quran. Tak ada. Dia boleh keluar serta-merta.
Kita pegang sentuh pun tak boleh. Lagi nak masukkan dia ke dalam botol ini. Satu perkara yang batil, yang tidak ada dalam perubatan Islam. Satu perbuatan yang khurafat. Tinggalkan. Ada soalan lagi. Soalan. Semalam tajuk yang saya bawa di Masjid Syarif adalah berkenaan dengan pukau. Ya, pukau. Satu cabang daripada cabang sihir. Kita akan pergi nanti. Okay, bulan hadapan kita masuk bab santau. Lepas santau baru pukau. Okay, surah ini akan masuk bab pukau akan datanglah. Tapi kita jawab soalan tu. Orang menggunakan ikan puyuh. Ya, ikan puyuh. Ada tak ikan puyuh? Letak di rumah untuk mengelakkan sihir sepertinya pukau. Ini adalah petua-petua orang-orang tua. Ya, pengalaman-pengalaman tajribah dipanggil, tajribah kajian pengalaman yang dibuat oleh orang-orang dulu menyatakan penggunaan ikan puyuh boleh menghindari orang daripada pukau ataupun sihir. Ya, pukau ini satu cabang daripada cabang sihir. Okey, jawapan dia, kepercayaan tersebut adalah kepercayaan khurafat. Kita meletakkan makhluk ini, ikan ini, satu ikhtiar untuk mengelak daripada gangguan syaitan. Sebab perkara gaib perlu berlandaskan daripada Al-Quran dan hadis. Tidak boleh hanya tajribah semata-mata, tak boleh. Ia kena kaitkan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, jadi ramai guru kita antara menyebutnya, Datuk Dr. Amran Kasimin menyatakan bahawa hukumnya adalah satu kepercayaan khurafat. Jika kita buat, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan khurafat. Dua perkara kita telah buat. Percaya khurafat, perbuatan khurafat wajib ditinggalkan. Nak bela ikan puyuh, silalah bela. Tapi jangan meletakkan kepercayaan boleh menghindari daripada serangan sihir. Termasuklah pukau. Tetap akan kena. Tetap akan kena. Dia kata nanti ikan itu dulu akan kena, ikan itu akan mati kat situ. Kan duduk senyap, ikan puyuh mati berangan. Duduk diam-diam rupanya dah mati ikan tu. So jadi hati-hati ya, kita tak naklah ya, sampai kita terjebak atau tak sengaja melakukan perkara syirik kepada Allah. Sebab perbuatan khurafat, kepercayaan khurafat mengundang kepada perkara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, moga-moga ia bermanfaat. Moga-moga kita semua dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah. Moga-moga kita semua dalam keredaan Allah. Saya doakan semua dalam keadaan sihat sejahtera, sebab sekarang ini dah musim balik. Orang demam, batuk, selesema, ramai kanak-kanak, ramai orang-orang tua yang sedang sakit, batuk-batuk, selesema, ramai. Baru ni saya pergi ke hospital, ya Allah, kesian tengok. Ramai yang dah mula kena serang balik batuk ni, yang tiba-tiba drop oksigen dia. Dan anak baik pula COVID ni kan, dia mula timbul balik. So persiapkan diri, makanlah benda-benda yang Nabi suka, antaranya habatus sauda. Sihat ke tak sihat ke, makan. Ambil habatus sauda. Belilah yang pil pun tak apalah. Yang penting ada imun badan kita untuk melawan ya serangan-serangan virus tersebut, insya-Allah. Wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.